Zera, terima kasih. Masyarakat di negeri ini diminta untuk terus patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP memandangkan angka korban akibat jangkitan COVID-19 di Sarawak masih tinggi. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Hapeng menerusi kenyataan berkata, memandangkan esok semua umat Islam mula menunaikan ibadah puasa, namun situasi yang dihadapi kini memberi sedikit kelainan daripada sebelum ini. Untuk itu, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menegaskan tiada perhimpunan diadakan selagi keadaan tidak mengizinkan selain turut mengamalkan disiplin diri daripada segi kesihatan agar dapat mengekang jangkitan COVID-19 ini. Bagi kontak rapat dengan individu positif COVID-19, individu berkenaan diminta membuat saringan di pusat saringan berdekatan dengan segera. Dalam pada itu, Ketua Menteri berkesempatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di negeri ini khususnya dan menasihati agar sentiasa berdisiplin, menjaga kebersihan diri serta mengamalkan penjarakan sosial. Selain itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada umat Islam. Daerah Kuching merekodkan jumlah tertinggi orang yang ditangkap kerana mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak dalam tempoh 8 pagi semalam hingga 8 pagi tadi. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dev Kumar, daripada keseluruhan 80 orang yang ditangkap, 36 daripadanya adalah di daerah Kuching. Ini diikuti daerah Miri 16 orang, Kota Samarahan 6 dan Padawan 5 orang. 4 orang pula masing-masingnya ditangkap di daerah Sarike, Betong dan Mukah, manakala di daerah Simunjan 3 orang ditangkap dan seorang masing-masingnya ditangkap di Limbang dan Meradong. Dalam satu kenyataan media, beliau memberitahu sejak PKP dilaksanakan, jumlah keseluruhan orang yang telah ditangkap ialah seramai 1,493. Sementara itu, sebanyak 48,837 permohonan surat kebenaran pergerakan telah diluluskan bagi tempoh 4 April hingga semalam. Jumlah permohonan ialah 53,186 dan daripada jumlah itu, sebanyak 4,349 tidak diluluskan. Jabatan Mufti Negeri Sarawak memutuskan hukuman ujian saringan dan prosedur rawatan pesakit COVID-19 pada bulan Ramadan adalah tidak membatalkan puasa. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Ustaz Haji Khalidi Haji Ibrahim, keputusan yang dibuat dalam mesyuarat khas bagi membolehkan masyarakat yang menjalani saringan tidak berasa was-was untuk melaksanakan ibadah puasa. Ustaz Haji Khalidi Haji Ibrahim ketika dihubungi pemberita RTM berkata prosedur saringan tersebut adalah melalui kaedah nasopharyngeal swab, iaitu swab yang dimasukkan ke dalam mulut hingga ke kawasan anak tekak. Beliau mendedahkan bagi pesakit positif COVID-19, mereka perlu melaksanakan ibadah puasa seperti biasa berdasarkan kemampuan dan nasihat pakar perubatan. Sementara bagi petugas barisan hadapan, mereka juga disaran melaksanakan ibadah puasa seperti biasa berdasarkan kemampuan dan sekiranya ia boleh mengganggu fokus semasa bekerja, maka haruslah berbuka puasa. Walau bagaimanapun, mereka hendaklah menghormati bulan Ramadan dengan tidak makan dan minum di halayak ramai dan tempat awam. Dalam pada itu, beliau juga berkesempatan menyampaikan sumbangan kepada 100 penerima B40 kawasan Mukim Tupong menerusi program Ramadan Prihatin Jais di Kuching. Hospital Miri telah melaksanakan proses dekontaminasi atau disinfeksi semalam sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan tidak berlaku penularan penyakit berjangkit terutama COVID-19. Menerusi kenyataan hospital berkenaan, pihaknya sentiasa memastikan tahap kebersihan persekitaran hospital berada pada tahap optimum dengan perkhidmatan penyampaian kesihatan yang masih lagi beroperasi seperti biasa. Kenyataan itu turut mendedahkan bahawa pelawat juga diminta mematuhi arahan daripada petugas kesihatan bagi memastikan kelancaran perkhidmatan yang disediakan. Sementara itu, Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu mewakili pengurusan Hospital Miri menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri atas kerjasama yang diberikan sepanjang proses disinfeksi itu dilakukan.
Hospital Miri menjalankan aktiviti dan usaha ini untuk memastikan kebersihan persekitaran hospital berada di tahap yang optimal untuk semua pesakit dan juga pelawat. Sehubungan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua anggota bomba yang terlibat dalam usaha operasi hari ini. Manakala Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri Lau Po Kiong memberitahu operasi sanitasi awam juga dilakukan sekaligus meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap tahap kebersihan di tempat awam, terutama sekali di hospital. Hospital adalah kawasan kita punya backbone. Jadi sekiranya berlaku apa-apa di hospital, kita yang frontliner pun ada masalah. Jadi hari ini kita membantu Dr. Jai sendiri untuk pusat pada semangat ini dan meyakinkan penduduk sini. Seramai 21 anggota bomba terlibat dalam operasi sanitasi berkenaan yang turut dibantu kaki tangan syarikat konsesi dan anggota perkhidmatan kesihatan yang bertugas di Hospital Miri. Baik, sekian sahaja sumbangan berita dari Bumi Kenyalang. Stay at home, duduk di rumah. Kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera. Ibu